berita jam 8 malam dibawakan oleh House Brand Curry Powder and Spices, memperkaya santapan Anda sejak 1958. Di tengah-tengah keceriaan Hari Raya dan Hari Kebangsaan, PMD umumkan ekonomi negara diramal tumbuh lebih baik tahun ini. Umat Islam tempatan bertebar ke selatan masjid untuk tunaikan solat Idul Fitri. Berbina keluarga yang berdaya tahan mengharungi cabaran. Demikianlah teras khutbah solat Idul Fitri pada hari ini oleh Mufti Negara. Kisah menyambut Hari Raya sebagai seorang saudara baru bagi sebuah keluarga. Salam sejahtera dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semula dalam buletin Hari Raya, kami akan bawakan banyak liputan mengenai sekitar Syawal di dalam maupun di luar negara. Namun sebelum itu, kami bawakan dahulu berita utama malam ini. Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengumumkan ekonomi Singapura dijangka tumbuh antara 2,5 hingga 3,5% tahun ini. Ramalan tersebut lebih tinggi berbanding kadar 1 hingga 3% yang dijangkakan sebelum ini. PM Lee mendedahkan bagi dua suku pertama tahun ini, ekonomi negara berkembang 2%. Dalam amanat Hari Kebangsaan, PM Lee juga berkata, dalam keadaan dunia yang pesat berubah dan tidak menentu, Singapura mesti menilai semula kedudukannya. Singapura, tambah PM Lee, perlu menyimak hala tujuannya dan menyegarkan semula strategi-strateginya untuk terus bertakat. PM Lee berkata Singapura mencatat kemajuan yang mantap sejak setahun lalu. Masalah menunggu lama untuk mendapatkan flat HDB sudah pun dapat ditangani dan harga flat BTO sudah stabil. Dalam bidang pengangkutan pula lebih banyak bas sudah disediakan dan naik MRT percuma awal pagi sedang dicuba. Menyentuh mengenai ekonomi negara, PM Lee berkata ia kini mantap walaupun ada ketidaktentuan global. Singapura katanya masih menarik pelaburan lebih bermutu manakala kadar pengangguran kekal rendah. Bagaimanapun, PM Lee menekankan Singapura mesti terus menambah keyakinan pelabur walaupun ia mengetatkan imigrasi dan pemasukan pekerja asing. Encik Lee berkata dunia pesat berubah dan Singapura juga sedang berubah. Economy is maturing. Ekonomi semakin matang dengan penduduk semakin menua. Kumpulan berbeza dalam masyarakat kini lebih pelbagai dengan kepentingan yang juga bercanggahan. Warga tua kata PM Lee bimbang tentang kos kehidupan dan jagaan kesihatan. Golongan muda pula mahukan kediaman lebih dimampui dan peluang pendidikan lebih luas. Semua ini kata PM Lee menunjukkan betapa jalan yang terbentang di hadapan jauh berbeza daripada yang sudah dilalui. Bagaimanapun, wadah perbincangan Singapura kita tambah PM Lee kini membentuk aspirasi rakyat, iaitu mereka mahukan Singapura yang memberi rakyatnya peluang untuk berjaya dan hidup sepenuhnya. Negara yang mentarif kejayaan dengan banyak cara dan menawarkan pelbagai jalan menuju banyak puncak kejayaan. Sebuah masyarakat dengan jaringan keselamatan yang memberi rakyat ketenangan jiwa, serta sebuah masyarakat di mana golongan susah dibantu dan mereka yang sudah berjaya membantu yang lain. Lantaran itu, pemerintah kata PM Lee akan melakar matlamat dan rancangan untuk menjadikan aspirasi tersebut satu kenyataan. Singapura hari ini dikagumi banyak negara antarabangsa. Namun kata PM, negara-negara lain juga sedang pesat berkembang dan mengejar Singapura. Maka itu, Singapura perlu terus berada di hadapan para pesaingnya. Bagi mencapainya, Singapura mesti membuat penyesuaian terhadap pendekatan asasnya dalam membangun negara dengan mengadakan keseimbangan baru antara peranan individu, masyarakat dan negara. PM Lee menambah pemerintah juga akan memainkan peranan lebih besar dalam membina masyarakat yang adil dan saksama. Pemerintah, jelas beliau, akan terus membuka luas jalan untuk semua. Keluarga-keluarga yang kekurangan akan dibantu untuk mempunyai permulaan yang baik bermula di peringkat prasekolah. Pemerintah juga akan menangani kos kehidupan seperti kos jagaan kesihatan bagi warga tua. PM Lee berkata pemerintah mahu menjana masyarakat lebih adil
dengan membantu setiap keluarga memiliki flat sendiri dan memberi pekerja berpendapatan rendah sokongan menerusi skim daya kerja. Di Singapura, kata beliau, setiap rakyat sentiasa mempunyai taruhan dan peluang yang cukup untuk berjaya dalam hidup. Walaupun semua itu dikasihkan hanya boleh dilakukan jika rakyat tidak berpecah belah mengikut kaum, kelas sosial dan fahaman politik. Beliau menekankan Singapura mesti terus mempunyai pemimpin yang berkebolehan, jujur dan komited, serta sebuah pemerintah yang merancang keharapan dan merasai kebimbangan dan harapan rakyat. Itulah caranya, kata beliau, untuk rakyat bersama-sama membina Singapura yang lebih baik. Selepas sempena Hari Raya pertama hari ini, PM Lee juga mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat Islam Singapura menerusi Facebook beliau. Mana PM Lee mendedahkan beberapa kesukaannya tentang Hari Raya. Misalnya, beliau suka melihat keluarga Melayu mengenakan baju kurung yang cantik-cantik dan berpakaian sedundun. Perdana Menteri juga mendedahkan kuih Hari Raya kegemaran beliau ialah dodol dan kuih bangkit. Masyarakat Islam pagi tadi memenuhi masjid-masjid serta tempat-tempat lain seperti dewan, stadium dan kawasan-kawasan terbuka untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri. Dalam khutbahnya, Mufti Negara menyuruh umat Islam di Singapura supaya membina keluarga yang berdaya tahan bagi mengharungi cabaran. Dan Menteri Bertanggungjawab bagi Masyarakat Islam, Dr. Yaakob Ibrahim, menyambut baik kandungan khutbah itu kerana Singapura kini menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dan media sosial. Maka itu penting bagi masyarakat Islam buat penyesuaian mengikut peredaran masa. Wartawan Risinawan membawakan laporannya. Lautan takbir bergema memecah keheningan pagi tadi di Masjid An-Nahda. Sekitar 2,500 jemaah berhimpun di sini, termasuk Menteri Bertanggungjawab bagi Ihwal Masyarakat Islam, Dr. Yaakob Ibrahim, pihak pengurusan MUIS dan para tamu lain untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri. Dalam khutbahnya, Mufti Negara Dr. Fatris Bakaram mengingatkan jemaah tentang pentingnya institusi keluarga sebagai sumber kebahagiaan dan ketenangan masyarakat. Menurut Mufti, kejayaan Rasulullah membina sebuah keluarga yang berhikmat tinggi dan beriman perlu dicontohi. Nilai yang diajarkannya juga amat relevan dalam kehidupan kita sekarang. Semakin di dalam diri anak-anak kita, perasaan kasih dan institusi keluarga, bimbinglah mereka untuk menghargai dan menyadari bahawa keluarga itu adalah sumber kebahagiaan dan juga kekuatan emosi. Tunjukkan kepada mereka bagaimana keluarga akan membantu itu untuk melalui masa-masa yang paling mencabar di dalam kehidupan kita ini dengan membantu anggota keluarga yang lemah. Pada masa yang sama juga, saudara, Mufti Negara memberikan peringatan kepada setiap ibu bapa supaya terus memberikan perhatian kepada anak-anak mereka. Ini kerana anak-anak mereka memerlukan bantuan berdasarkan cabaran kehidupan mereka dan bukan cabaran zaman para ibu bapa. Alhamdulillah, dengan Misal MUIS melalui program-program setengah live, saya telah pun menukar corak bagaimana bimbingan agama diberikan yang kita rasa harus tetap relevan pada masyarakat muda. Dan Alhamdulillah, berdasarkan apa yang telah kita dapati dari survei-survei, banyak anak-anak muda kita prihatin bahawa anak program itu tepat pada apa yang mereka inginkan, dan pada masa yang sama dasar Islam itu tidak kita gadaikan di mana mereka tetap diberi pendidikan agama yang kita sewajarnya. Melihat kehadapan, Dr. Yaakob berharap masyarakat Islam dapat meneruskan segala kebaikan yang telah dilakukan dalam bulan Ramadan untuk kebaikan semua orang, tidak kira bangsa dan agama. Ini katanya akan menonjolkan kebaikan agama Islam dan juga masyarakat kita. Salat Aidilfitri juga diadakan di tapak tanah Masjid Punggol. Bagi para jemaahnya, yang merupakan satu pengalaman istimewa kerana solat Aidilfitri itu merupakan yang pertama dan juga yang terakhir bagi mereka. Sebaik saja solat selesai, himanya diturunkan bagi memberi laluan kepada kerja membina Masjid Punggol.
1.500 jemaah menunaikan solat Aidilfitri di tapak tanah Masjid Nurul Quds tadi. Terletak di simpang Punggol Sil dan Punggol Place, pembinaan Masjid Punggol dijangka selesai menjelang 2015. Selepas solat pagi tadi, kawasan ini akan ditutup kepada orang ramai bagi kerja membina masjid itu. Suasananya begitu meriam dan terdapat jemaah pakai baju warna-warni cantik dan semua nampak macam happy lah. Tak ada nampak ada kekurangannya. Pada tahun-tahun lepas, jawatan kuasa pembangunan Masjid Punggol mengadakan solat tarawih dan Aidilfitri di Dewan Serbaguna Flat yang hanya mampu menampung 300 orang. Namun memandangkan jumlah penduduk Islam di Punggol bertambah 3 kali ganda sejak 2011, solat itu dipindahkan ke tempat ini yang boleh menampung 1,000 jemaah. Tahun lepas saya solat di NBH. Tahun ni perbezaannya adalah tempat ni lebih selesa, ruang dia lebih besar lagi lah. Sambutan para jemaah pada tahun ini sangat mengalahkan jumlah jemaah yang hadir untuk solat tarawih tiap-tiap malam di antara 500 hingga 600 jemaah dan angka yang paling tinggi adalah 1,000 jemaah. Oleh itu, Nuzul berharap ia dapat diteruskan pada tahun-tahun akan datang sementara menantikan Masjid Punggol siap. Jika kita mendapat penaja seperti tahun ini untuk menjayakan solat di khemah, kita akan teruskan tetapi di lokasi yang berbeza. Upacara ucapan bagi Masjid Punggol akhirnya langsung berjalan. 3 keluarga kurang berkemampuan dapat sesi bergambar istimewa sempena raya. Bagaimana pula dengan sambutan syawal umat Islam di luar negeri? Bersama kami selepas ini untuk kedua-dua laporan tersebut. Jangan kami semua akan ditutup pada hari yang pertama dan kedua dan dibuka kembali pada Sabtu 10 Agustus. Coronavirus wanted? Coronavirus wanted be the first to approach you. Everyone, I want to the fastest internet. Maybe on business proof. The last aliens is one out of galaxy. I want to call the 3 closest to me for free. I don't know how to surf. On the friendliest network, only one out there gives me the choice I want. And knows what makes me? Me! And I'm loyal because I'll never services of other customers so that everyone gets to choose what they want. Don't worry, for everybody. Meraihkan Ramadan dan Syawal bersama Coca-Cola dan Fanta. Beli produk bernilai $25 daripada jenama yang menambah bahagia dan dapat membakas lock bernilai sampai $11.50 dengan percuma. Terutama pada Ramadan Syawal. Hari raya ini nikmati rancangan-rancangan menarik tambahan Anda. Hiburan terhibur dari 100 jam. Dari konsumen terlihat rancangan drama Anda menasibu dan film blockbuster. Tuhan lembutkan hati cinta saya. Tidak sampai aku berkawin aku. Anda akan pasti tertawa, menangis, dan terhibur dengan sajian-sajian rancangan kami. Anda bersama kami hari dan berhibur hati hanya di Suria Ceria. Introducing Hot Buns from JNL. Just roll, snap, and laugh. I love it, I love Hot Buns. It goes in fast and easy, it feels good, and when you remove Hot Buns, you'll have gorgeous curls. The lightweight material allows hair to flow naturally, setting the curls. Just roll, snap, and laugh. And the style bun secures it in place. You'll get one large bun and one small bun. You'll just flip over Hot Buns. Only $14.90. Available at the following store keys at gmo.sg. Tentu salam menjelang tiba, tapi bagaimana mendesainnya? Tidak ada tanda dan dosa, aku ditimpa di hari yang mulia. Tapi di bawah. Bertemu kembali.
Selama Hari Raya Idul Fitri memang dianggap sebagai hari meraihkan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Dan bagi seorang mu'alaf yang menyambutnya buat kali pertama, Idul Fitri ini merupakan satu titik pencapaian yang amat istimewa. Wartawan Nur Isyana Isaman merakamkan suasana riang raya di rumah beliau bersama keluarga barunya. Ramadan berlalu, Syawal disambut. Sambutan lebaran tahun ini penuh bermakna untuk Nur Kamaria Chan. Beliau memeluk Islam setahun sebelum berkahwin dengan seorang pemuda Melayu pada September lalu. Bagi Kamaria, arti sambutan Hari Raya bermula di bulan Ramadan. Initially, I find it challenging to stay out late for Tarawih and wake up early for Sahur. But Alhamdulillah, I managed to get used to it. So it was quite an achievement for me. I managed to fast through the whole month. This is my first Hari Raya, so it's a different experience for me. Seperti Kamaria, suaminya juga merasakan pengalaman berbeza pada Hari Raya kali ini dengan status barunya itu. Lepaskan saya di semayang raya bersama bapa saya, tapi tahun ini saya bawa isteri saya sekali semayang hari raya di meja, dan juga isteri saya dapat mempelajari budaya Melayu. Kami bagaimana kita menyambut hari raya, berkunjung, mohon maaf, dan juga kadang-kadang kecil lah, berzakat. Ragu dan juga gembira kerana isterinya sentiasa ingin belajar tentang adat rasam dan budaya Melayu. Sempena lebaran juga, 3 buah keluarga pulang kemampuan menerima sumbangan bukan dalam bentuk wang tunai tetapi dalam bentuk makeover photoshoot. Itulah pendekatan unik yang diambil 2 orang usahawan yang menggunakan kepaparan mereka untuk memberi sinar keceriaan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Setelah sekian lama berkecimpung dalam industri perkahwinan, Fatimah Muhsin dan Fandi Raza berhasrat untuk melibatkan kepaparan mereka bukan atas dasar keuntungan, tetapi atas dasar keisanan. Menggunakan kemahiran yang ada, mereka bekerjasama dan turun padang ke rumah-rumah keluarga susah dengan menawarkan khidmat untuk photoshoot. Bagi saya, hari raya memang untuk keluarga bersatu, dan kadang-kadang kita tidak dapat semua ahli keluarga tidak dapat kembali ke rumah. Jadi mungkin saya gunakan masa ini untuk ambil semua ahli keluarga mereka, dan kalau dapat dalam satu gambar, mereka dapat melihat gambar itu selama-lamanya. Pengalaman baru ini tentunya menambahkan kemeriahan bagi keluarga-keluarga susah ini, termasuk keluarga Rafi'ah Abdul Karim. Syukurlah sebab ini kali pertama kami gambar dengan keluarga. Memang cuma minta tahu untuk orang yang terkenal. Kita bukan terkenal sama macam artis kat Singapura. So kita macam appreciate macam diorang datang sini untuk buatkan kita macam ni. Bagi Rafi'ah, ini merupakan cara pertama tanpa suami di sisi. Bagai gantung tidak bertali, suaminya meninggalkan beliau untuk orang ketiga sejak 8 bulan lalu. Saya anak-anak gembira walaupun ayahnya tak ada. Itu dia harapan kakak. Kini beliau terpaksa membesarkan 11 orang anak sendirian, termasuk anak bungsunya yang mempunyai penyakit komplikasi sehingga menjejas otak dan tubuh badannya. Beliau datang dari sini macam lemah-lemahnya, macam ayuh Shirley ni apa ni tu apa. Macam saya sendiri ada anak beraya tanpa suami, anak-anak yang ramai sekali, macam dia totally need help from all of us. Selain Rafi'ah, 2 lagi keluarga susah juga menerima khidmat percuma itu. Keluarga-keluarga ini turut menerima baju kerajaan yang dipakai dan makeover photoshoot. Yang pasti, Fatimah dan Fandi berharap agar bingkisan potret yang diberi dapat dijadikan kenangan manis hari raya tahun ini.
Dua orang menteri Singapura pula berkunjung ke rumah terbuka Sultan Johor di Istana Pasir Pelangi tengah hari tadi. Kunjungan ke Johor seperti dilakukan Menteri Pengangkutan Lui Tak Yew dan Pemangku Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Encik Chan Chun Sing ini memang sudah menjadi satu tradisi setiap hari raya. Sultan Ibrahim Iskandar dan keluarga menyambut ketibaan Encik Lui dan Encik Chan. Selain ucap selamat, mereka juga bertukar-tukar hadiah dan kemudian menghadiri jamuan tengah hari yang diberikan Sultan Ibrahim dan isterinya. Sultan Ibrahim, Encik Lui dan Encik Chan memalukan hubungan dua hala yang semakin berkembang. Mereka berharap ia dapat dikukuhkan lagi pada masa depan. Perdana Menteri Malaysia pula mengadakan rumah terbuka hari raya di Putrajaya pagi tadi. Selain sambutan di Malaysia, kita tinjau juga suasana hari raya di beberapa lagi negara seperti Indonesia, China dan Australia. Lebih 100,000 orang membanjiri rumah terbuka hari raya PM Malaysia Najib Razak. Meskipun acara baru dimulakan pada 10.30 pagi tadi, orang ramai sudah mula beratur seawal 8 pagi. Majlis rumah terbuka ini memberi peluang kepada rakyat Malaysia mengenali para menteri mereka dengan lebih dekat. Seperti di negara-negara lain, masjid-masjid di Indonesia juga dibanjiri orang ramai bagi menunaikan solat Aidilfitri. Di Masjid Al-Azhar di Jakarta ini, sekitar 3,000 orang terpaksa menunaikan solat di kawasan tanah lapang berhampiran kerana bahagian dalam masjid sudah begitu padat dengan orang ramai. Begitu juga keadaannya di Masjid Lakemba di Sydney, Australia. Sebilangan jemaah terpaksa menunaikan solat di kawasan luar masjid. Umat Islam di Beijing juga tidak ketinggalan menunaikan solat Aidilfitri di masjid terbesar ibu kota China itu dengan dipimpin seorang imam tempatan. Tragedi awal pagi berlaku di Chua Chu Kang. Seorang wanita mati dibunuh. Pembunuhnya dipercayai suami wanita itu sendiri. Laporannya selepas ini. Jalan-jalan kami semua akan ditutup pada hari yang pertama dan kedua dan akan dibuka kembali pada Sabtu 10 Agustus. Kisah hidup ini kembali kita bersama, tak tidak bersama, zaman sudah bersama. Kita bersama kita tidak belajar. Pastikan bersama kami dalam urusan harta Anda. Keterangan Anda pertimbangan kami. Tenang, hati tenang. When the world is threatened, we have to stop running to the sea of monsters and demigods we trust. Percy Jackson, Sea of Monsters. Amanat Hari Kebangsaan Perdana Menteri Lee Hsien Loong akan disiarkan 8.30 malam ini di Suria. Amanat beliau dalam bahasa Melayu disampaikan Menteri Perhubungan dan Penerangan merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi Dewan Masyarakat Islam Dr. Yaakob Ibrahim. Anda juga boleh mengikuti amanat tersebut di laman Chinese Asia selepas disiarkan. Ramadan bakal bahasa pagi. Shalom menghormati Aidilfitri. Seikhlas hati menyusun jari memohon maaf seikhlas hati. Selamat Raya. Terima kasih kerana masih bersama kami. Seorang lelaki 58 tahun ditangkap berhubung pembunuhan seorang wanita di Chua Chu Kang pagi tadi. Dapat difahamkan bahawa lelaki itu suami wanita tersebut. Pasukan polis tiba di blok 296A Chua Chu Kang Avenue 2
Setelah menerima panggilan telefon meminta bantuan sekitar 4 pagi, mereka menemui seorang wanita 41 tahun terbaring tidak sadarkan diri di dalam flatnya. Anggota-anggota paramedik kemudian mengesahkan kematian wanita itu. Menurut jiran-jiran, mereka mendengar suara orang berpadu di dalam flat itu awal pagi tadi. Para pengunjung ke museum-museum lembaga warisan negara tidak dikenakan bayaran bagi melihat semua bahan pameran pada hari ini dan esok. Rumah terbuka Museum LHB merupakan sebahagian daripada acara sambutan Hari Raya Puasa dan Hari Kebangsaan. Rakyat tempatan dan penduduk tetap memang tidak dikenakan bayaran untuk masuk ke museum-museum itu, tetapi mereka perlu membayar bagi melihat pameran khas. Namun khusus hari ini dan esok, mereka juga tidak perlu membayar apabila hendak melihat pameran khas seperti dari negara Liechtenstein di Eropah ini. Dan saudara, sebelum berpisah, kami sajikan anda dengan ucapan hari raya dari dalam dan luar negeri. Dan dari kami di Bilik Berita, salam Idul Fitri, maaf zahir dan batin. Saya ucapkan selamat raya kepada musliman dan muslimat. Semoga semua berbahagia pada hari ini. Kepada semua masyarakat Singapura, saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada semua masyarakat Singapura, muslimin dan muslimat.